Okay, jadi topik kita pada malam ni ialah talian hayat untuk jantung yang sihat. Okay, talian hayat untuk jantung yang sihat. Sebab apa kita panggil talian hayat? Sebab apa orang kata kalau contohnya kita sakit kan, contoh kita luka, kita tahu macam mana ubatnya, betul tak? Tapi kalau jantung kita tengah sakit, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak nampak dengan jelas bahawa jantung kita tengah sakit? Sebab tu penting untuk kita ada talian hayat, which is satu usaha yang kita buat walaupun kita tak nampak, tapi kita buat untuk kita bantu jantung kita kekal sihat. Okay, sambil-sambil menunggu boleh ajak rakan-rakan kita untuk join kelas kita pada malam ni. Okay, jadi kalau semua orang dah sedia ke untuk saya sharing pada malam ni? Suara saya tak apa nak keluar, tapi harap anda boleh dengar lah. Okay. Jadi kalau dah ready, boleh tak bagi sikit love dekat kita pada malam ni. Sebab malam ni topik kita tentang hati. Heart itu love. Okay, terima kasih DSM Nur Iliana, Cik Hasina Hussein atas love yang anda bagi. Mana lagi kita nak lagi love pada malam ni? Okay, terima kasih semua yang hadir. Okay, harap anda boleh mendengar dengan fokus sebab di hujung presentation saya hari ini kita akan adakan 5 soalan kuis. Kita nak cari 5 orang pemenang. Okay, seperti biasa untuk sesi Zoomina kita. Okay, kalau semua dah ready, jom kita mula. Okay, jadi kenapa saya katakan apa orang kata topik ni sangat-sangat penting. Okay, sebab kita tahu kat Malaysia ni, okay, makan memang sedap. Okay, makan sedap. Kat mana-mana pun orang datang negara kita akan cakap Malaysia ni memang syurga makanan. Setiap kali datang Malaysia, mesti apa orang kata naik berat badan. Kalau dah balik negara masing-masing tu teringat Malaysia, teringat makanan-makanan kat Malaysia. Sebab apa? Makanan kita ni semua sedap-sedap. Saya faham, okay? Dan semua punya bangsa, budaya punya makanan pun kita boleh makan. Okay, jadi sebab itulah rakyat di negara kita ni memang orang kata apa, kuat makan, suka makan. Jadi natijahnya kalau tak jaga dengan orang kata gaya hidup yang seimbang, mulalah ada masalah-masalah kesihatan dalaman yang kita sebenarnya tak nampak. Okay, macam yang kita semua tahu dekat Malaysia ni terlalu banyak orang kata orang yang sakit jantung, betul tak? Okay, kebanyakannya orang-orang yang macam meninggal dalam tidur ataupun meninggal secara mengejut ni biasanya akan cakap kerana serangan jantung. Okay, kita tengok akhbar yang pernah disiarkan dulu. Okay, 23% rakyat Malaysia ni maut sebenarnya sebab penyakit jantung. Okay, dan 15% daripada 100,000 kematian pada 2019 adalah sebab penyakit jantung juga. Banyak kes meninggal mengejut. Betul. Okay, contoh yang paling terbaru kita tengok masa waktu kemerdekaan hari itu. Okay, ada seorang anggota rela pun meninggal secara tiba-tiba masa perbarisan sebab serangan jantung. Okay, kiranya serangan jantung ni adalah satu penyakit yang senyap. Kita tak boleh nak detect bila kita boleh kena, betul tak? Kalau kita apa orang kata sakit lain kita boleh nampak, tapi kalau sakit jantung ni dia tiba-tiba, dia tak mengira usia. Okay, dan zaman sekarang hari ni dia tengok ramai orang muda pula yang kena. Dulu orang rasa macam serangan jantung orang tua, tapi sekarang banyak orang muda. Sebab apa? Sebab pemakanan kita, gaya hidup kita, kan, makanan yang bermacam-macam cheese, okay, bermacam-macam lemak, kan. Ada yang mukbang, ada yang apa orang kata dekat TikTok kita tengok banyak sangat orang-orang yang makan makanan yang best food hunting, betul tak? Okay, itu salah satu juga sebab-sebab dia. Okay, nak tak nak kita kena pastikan diri kita, anak kita, pasangan kita, family dan rakan-rakan kita tak jadi mangsa apa orang kata menderita penyakit dalam senyap. Kita tak tahu, nampak kurus, nampak slim kan, selalu makan, keluar makan dengan kawan-kawan, tapi rupanya ada sakit dalam senyap. Itu apa orang kata ticking bomb, satu penyakit yang tunggu masa je dia nak menyerang. Okay, jadi kalau boleh hari ini kita nak belajar macam mana sebenarnya benda tu berlaku dan apa yang kita boleh buat untuk bantu diri kita. Pembunuh senyap. Saya ada kat sana depan saya dia jatuh, Masya Allah. Kan, benda tu sangat mengejut kita. Orang kata apa, kita tak boleh bau benda tu. Okay, malang tak berbau.
Okey, jadi sebelum kita cerita lebih lanjut lagi, kita kena faham dulu apa benda sebenarnya jantung ni. Jantung ni dia salah satu organ yang paling penting. Kalau tak ada jantung ni, satu badan kita memang tak akan berfungsi. Okay, dia tak macam appendix ke ataupun tak macam usus ke ataupun jari kita yang kalau kita hilang, okey tak apalah, boleh lagi. Boleh hidup lagi. Tak, sebab jantung ni dia heart lah, heart of our body kan. Dia macam bateri. Okay, untuk tubuh kita. Dia berdegup dan tak pernah berhenti. Macam bateri lah. Okay, dan dia ada juga expiry date dia. Okay, bila kita dah meninggal, dia dah expired. Tapi kita tak nak dia expired awal daripada yang sepatutnya. Betul tak? Okay, dan juga jantung ni adalah tempat di mana apa orang kata, kita punya segala nutrien dan oksigen kita tu dibawa ke seluruh badan. Jadi betapa pentingnya jantung kita ni, okay, dia berdegup dalam sehari tu kira-kira 10,000 kali dalam masa sehari. 10,000 kali. Itu kira-kira lah. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Okay, dan juga purata jantung kita dalam seumur hidup kita, okay, seumur hidup kita ni 25 bilion kali dia berdegup. Okay, ni purata je lah. Ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sikit. Jadi ni sedikit pengenalan lah tentang apa yang dikatakan sebagai jantung kita. Okay. Jantung kita ni berdegup, degupannya tu kita panggil sebagai kadar degupan jantung. Okay, yang secara normalnya, orang normal yang biasa-biasa, dia punya kadar degupan dia per minit adalah 60 sehingga 100 kali. Ini yang normal. Okay, kadar degupan ni merujuk kepada degupan kita dalam 1 minit. Dalam keadaan yang tenang lah, bukan keadaan berlari ke ataupun keadaan memanjat pokok ke kan. Okay, dalam keadaan kita tenang, duduk bersahaja, okay, dalam masa 1 minit ada berapa kali dia berdegup, itu namanya kadar degupan jantung. Untuk orang macam kita 60 hingga 100 lah. Okay, macam mana kita nak kira? Boleh je kita nak kira sendiri tanpa alat. Okay, walaupun mungkin tepat tak tepat, tapi kita boleh tahulah. Okay, macam mana caranya kita rasa nadi kita dalam masa 15 saat ada berapa kali kita darab dengan 4, maknanya itulah kadar degupan jantung. Okay, kalau terlalu laju kita boleh detect lah. Dan kalau terlalu perlahan pun boleh detect. Tapi biasanya orang yang ada apa kata background perubatan mungkin akan lebih mengetahuinya lah. Okay, banding yang kita orang biasa ni. Okay, cuma kalau terasa macam degupan jantung yang terlalu perlahan ataupun terlalu kuat sampai boleh rasa dekat kita baring pun boleh rasa degupan jantung kita ni, kalau anda rasa tak normal atau luar biasa, better check dengan doktor lah. Okay, jangan apa kira sendiri pula kan, macam kira sendiri je lah. Kalau rasa betul-betul luar biasa, tak selesa, better jumpa dengan doktor. Ini just panduan saja macam mana kita nak kira kadar degupan jantung. Kalau kurang kena cepat-cepat check. Ya betul. Okay, check guna smartwatch. Okay, Najib, kalau Najib kata check guna smartwatch, itu pun ada juga lah yang baru, yang canggih-canggih kan. Okay, canggih-canggih boleh guna juga smartwatch. Okay, macam ni. Okay, pakai smartwatch. Zaman sekarang dah banyak yang canggih kan. So, dah boleh dapatkan dan monitor sendiri. Okay, kadar degupan jantung. Especially masa tengah exercise, kalau rasa terlebih banyak, lebih daripada yang orang kata normal, kena orang kata slow down. Okay, jangan paksa diri anda. Okay, macam mana nak tahu apa orang kata perbezaan kadar degupan jantung ni? Macam mana nak tahu kenapa ada yang cepat, ada yang lambat? Sebenarnya ada beberapa faktor, kat sini saya nak sebut dua je. Okay, yang first adalah sebab jantina. Okay, biasanya lelaki perempuan ni dia punya degupan jantung tu lebih cepat berbanding orang lelaki yang sebaya. 3 hingga 5 kali lebih cepat. Okay, dan juga at least dia akan ada kadar denyutan jantung yang lebih rendah. Okay, dia boleh capai hingga 40 hingga 50 denyutan per minit. Okay, sebab dia dah biasa buat exercise, jadi jantung ni dah biasa dengan dia punya kadar exercise ni tu. Jadi dia biasanya atlet dia punya degupan jantung dia lebih rendah. Sebab tu bila dia buat exercise, dia lambat sikit mengah berbanding orang yang normal macam yang sedentary macam kita yang mungkin tak exercise sangat kan. Kadang-kadang buat exercise sekejap dah jantung tu dah macam nak meletup orang kata kan, sebab stamina nya tak banyak.
Jadi apa kita perlu buat adalah selalulah exercise sampailah kita punya kadar degupan jantung tu boleh menyesuaikan diri dengan aktiviti kita. Orang lelaki lebih tenang, betul ke? Betul ke orang lelaki lebih tenang sebab tu degupan jantung dia lebih rendah. Kalau pandang isteri degupan jantung laju tu sihat tahu tak? InsyaAllah lah sihat kan. Yang penting tak lebih daripada kadar normal. Yang melampau tu tu kena cek doktor lah. Okay. Jadi cakap tentang jantung, kita dah cakap tentang jantung. Jadi sekarang kita nak sentuh tentang serangan jantung. Okay, jadi serangan jantung ni lah antara orang kata faktor-faktor utama rakyat Malaysia kita ni apa orang kata bukan faktor utama, maksudnya penyakit antara penyakit utama lah yang apa orang kata selain daripada diabetes, darah tinggi. Okay, serangan jantung ni adalah something yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Biasanya orang akan sebut darah tinggi, kencing manis dengan kolesterol kan. Tiga serangkai tu sebenarnya dia anak beranak, dia adalah apa orang kata punca utamalah kepada penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan jantung. Okay, bila dah kena penyakit yang berkaitan dengan jantung, itulah mulalah akan ada serangan-serangan jantung. Sebab apa terjadi serangan jantung ni? Okay, serangan jantung ni sebenarnya dia jadi sebab bila ada salah satu daripada arteri, satu atau lebih, dekat jantung kita tu jadi sempit. Jadi sempit dan darah tu tak boleh nak dialihkan dengan baik ke seluruh badan dan tak boleh nak sampai ke jantung kita. Okay, bila jantung kita tak dapat bekal oksigen yang cukup, darah yang cukup, jadi dia jadi apa orang kata, dia jadi tak betul lah. Macam bateri yang macam tiba-tiba dia jadi jam macam tu kan. Jadi jantung kita pun boleh terkena serangan jantung. Jadi faktor utama kenapa tersumbatnya arteri ni adalah sebab berkumpulnya lah kolesterol. Kolesterol yang jahat atau kita panggil LDL, low density lipoprotein, ataupun LDL yang kita panggil kolesterol jahat. Biasa orang kita panggil kan nak memudahkan sebutnya. Okay, bila LDL ni dia berkumpul, dia banyak dalam badan kita. Bila banyak, lama-lama bila dia teroksida, dia mulalah jadi melekit-lekit, okay, dan dia melekat dekat arteri kita. Okay, bila dah melekat, dia bukan melekat saja, lama-lama berkumpul. Jadi bila berkumpul, macam kita nampak kat sini, kita punya arteri pun jadi sempit. Bila berkumpul, lama-lama dia boleh jadi keras bila dia teroksidize. Okay? Sebab itulah kalau boleh, biasanya orang yang kena serangan jantung ni, dia punya plak dia tu dah tutup laluan dia sehingga lebih daripada 70%. Okay, sampai darah dia tak boleh nak apa orang kata mengalir. Okay, kita tengok LDL ni lah dia punya culprit dia. Okay, dia akan melekat pada dinding-dinding arteri. Okay, kadar yang sihat untuk LDL ni sebenarnya bawah 5.2 milimolar. Kalau lebih daripada tu dah kira high kolesterol. Okay, dalam kalangan rakyat kita ni memang sangat common lah. Saya dah jumpa ramai sangat dan sangat common. Kita ada yang muda-muda, ibu umur 20-an pun ada kolesterol tinggi. Okay, berbanding dengan kolesterol kolesterol baik. Okay, kolesterol jahat tu lebih banyak daripada kolesterol baik. Kolesterol baik ni apa pula? Kita panggil HDL. Okay, high density lipoprotein. Kita panggil kolesterol baik. Okay, yang ada jahat mesti ada yang baik, betul tak? Okay, jadi bila tinggi HDL ni, okay, HDL ni dia lebih bright, lebih dense orang kata. Jadi HDL ni kalau dia lebih banyak, dia akan apa orang kata bawa LDL dia tadi, kolesterol jahat ni pergi ke hati kita dan juga dikumuhkan sepatutnya. Okey, jadi sepatutnya HDL ni kena lebih banyak daripada LDL. Okey, supaya dia dapat bawa kita punya kolesterol yang jahat ni pergi ke hati untuk dikumuhkan ke dalam najis kita. Tapi bila kita banyak makan makanan yang berlemak, makan makanan yang apa orang kata berminyak, bergoreng, jadi banyaklah LDL ataupun kolesterol jahat dalam tubuh kita. Macam mana nak tinggikan HDL? Okay, HDL ni banyak apa orang kata kita boleh dapat dekat makanan macam kacang, avocado, lagi oat. Bila anda makan makanan ni, avocado, oat macam tu, dia boleh tingkatkan HDL dalam tubuh kita. Okey, jadi faham setakat ni? Okay, jadi apa kesannya bila arteri kita ni dah sempit?
Okay, bila dah banyak kita punya kolesterol jahat dah berkumpul, dah buat kampung kat situ, okay, salur darah kita jadi sempit. Lepas tu aliran darah pun berkurangan. Lepas tu kita punya arteri jadi keras. Okay? Sebab LDL bila dah berkumpul, dia dah keras jadi keras. Okay, macam kita kalau kat rumah, contohnya kita ada pipe kan, pipe kat rumah tu bila dalam tu dah berkumpul-kumpul selut ke apa ke dia jadi keras. Macam tu lah ibaratnya lah. Okay, jadi keras dan apa orang kata rapuh lah macam tu. Okay, jadi bila dia dah jadi keras, darah pun dah terhalang, okay, darah pun dah tak boleh nak bekalkan oksigen pada jantung kita dan terjadinya lah serangan jantung. Jadi itu antara orang kata gambaran lah macam mana serangan jantung ni berlaku dan kenapa, apa puncanya dan apa akibatnya bila kita punya saluran darah ni tersumbat. Okay. Jadi apa faktor dia? Adakah semua orang akan kena ataupun ada sesetengah orang? Okay, ada beberapa faktor yang kita boleh ambil kira. Okay, untuk faktor yang boleh ubah, something yang kita boleh ubah sendiri. Okay, first kita kena ada gaya hidup yang aktif. Gaya hidup yang aktif maksudnya at least kena ada senaman 30 minit sehari ataupun 100,000 steps sehari. Itu sepatutnya minimum lah. Tapi saya tahu ramai yang tak aktif. Tak apa, kita boleh cuba mulai hari ini. Okay, selain itu juga merokok. Okay, apa kaitan merokok? Nanti kita cerita. Apa kaitan merokok dengan serangan jantung, dengan risiko serangan jantung? Okay, kemudian diet yang tak seimbang, terlalu banyak makan makanan berlemak. Okay, terlalu banyak makan makanan yang apa orang kata tak sihat lah. Okay, tekanan kerja, tekanan perasaan. Okay, penyakit-penyakit yang tak terkawal. Okay, contohnya dah ada diabetes, dah ada hypertension, darah tinggi, kolesterol tapi tak kawal. Dia belum tersumbat lagi, belum terkena serangan jantung lagi tapi dia tak kawal. Jadi lama-lama benda tu akan mengakibatkan dia lama-lama orang kata apa, dah terkumpul. Sikit-sikit jadi bukit lah. Okay, itu yang boleh ubah. Jadi untuk faktor yang tak boleh ubah pula, ada juga antaranya umur. Okay, bila dah meningkat dewasa, naturally lah, okay, kita akan ada lebih tinggi risiko untuk terkena serangan jantung. Okay, dan juga etnik. Okay, sejarah keluarga juga, kalau ada family yang pernah kena serangan jantung, kita pun mungkin ada juga risiko yang lebih tinggi lah untuk terkena serangan jantung dan juga jantina. Okay, jantina. Maksudnya lelaki sebenarnya ada 3 hingga 5 kali lebih mudah kena serangan jantung berbanding wanita. Ada yang boleh jelaskan tak kenapa sebabnya tu? Lelaki sebenarnya lebih banyak terkena serangan jantung berbanding wanita. Okay, kerana tekanan hidup ataupun gaya hidup kan. Okay, tapi kajian mengatakan bahawa lelaki lebih mudah kena serangan jantung. Jadi kita kena monitor lah kita punya pasangan, ayah kita, adik-adik kita, anak-anak kita untuk amalkan gaya hidup yang sihat dan juga amalkan pemakanan yang sihat dan kena kawal kolesterol kalau dah mula tinggi. Lelaki suka memendam rasa. Betul ke memendam rasa? Okay, pendam tak apa, jangan sampai jadi parah tu je. Okay. Jadi apa yang anda boleh buat untuk bantu? Okay, untuk bantu diri anda, untuk bantu diri orang sekeliling anda. Okay, setakat ni boleh follow saya. Kita cerita padat sikit malam ni tapi saya cuba untuk ringkaskan untuk anda semua faham. Boleh? Okay, terima kasih. Okay, yang pertama apa yang kita boleh buat? Okay, hari ni saya carakan 2 je. Kita cerita 2 je. Yang first, kena ubah diet dulu. Okay, gaya hidup mungkin susah sikit tapi first kita ubah dulu diet. Okay, first kena kurangkanlah makanan bergoreng. Maknanya kita kena kurangkan risiko untuk dapat LDL ataupun kolesterol jahat dalam badan. Kita kena cuba kurangkan kemasukan kolesterol jahat tu dalam tubuh kita. Ada juga dalam sehari-hari kita makan kan, tapi kalau boleh kurangkan. Bila kita kurangkan makanan bergoreng, berlemak ni, risiko dia untuk jadi banyak dalam darah kita pun akan lebih berkurang. Dan tambah dengan serat yang baik macam oat. Okay, dia ada beta glucan yang boleh serap kolesterol dalam darah kita. Okay, yang bantu untuk serap kolesterol jahat yang ada dalam darah kita.
Okay, amalkan serat-serat yang baik. Selain tu, ambil makanan yang tinggi dengan lecithin. Okay, lecithin untuk kurangkan tahap kolesterol yang jahat ataupun LDL. Okay. Kena amalkan makanan yang tinggi lecithin. Lecithin ni apa? Kenapa nak kena ambil lecithin? Okay, nanti kita cerita. Okay, dan yang keempat, kita kena bekalkan kadar vitamin C atau antioksidan yang cukup untuk kuatkan salur darah, dinding salur darah kita. Okay, makan empat ni je. Kurangkan bergoreng, lebihkan serat. Okay, kalau boleh sarapan oat, okay, lebih baik. Dan amalkan makanan yang tinggi dengan lecithin. Contohnya macam telur ataupun macam Celgene Gold. Okay, yang memang tinggi dengan lecithin. Sebab lecithin ni dia punya peranan dia memang untuk mengurangkan tahap kolesterol jahat dalam tubuh kita, dan juga tambah dengan vitamin C. Kat mana-mana pun kita memang selalu dengar, selalu kena ambil vitamin C sebab memang banyak sangat manfaat vitamin C yang kita kadang-kadang tak tahu pun. Jadi hari ini kita akan cerita, kita akan belajarlah apa sebenarnya fungsi vitamin C ni dalam menjaga kesihatan jantung kita. Dia bukan sekadar untuk apa, untuk sembuhkan luka, cantikkan kulit, tapi sebenarnya dia boleh bantu juga untuk jaga jantung kita. Okey, dan yang kedua, gaya hidup. Okay, selain diet, kena jaga gaya hidup lah. Okay, saya percaya ramai yang mengalaminya, tapi kita sama-samalah cuba untuk ubah. Okay, first kena elakkan tekanan. Okay, jangan pendam-pendam rasa. Jangan memendam rasa. Okay, elakkan tekanan atau stres. Okay, berhenti merokok. Yang mana merokok tu, cuba untuk berhenti merokok, dan juga senaman fizikal. Okay, kalau anda semua nak tahu, okay, something kita boleh cuba perhatikan. Okay, bagi sesiapa yang ada ukur lilit badan ataupun ukur lilit pinggang melebihi 80 cm, okay, sebenarnya dianggap berisiko tinggi untuk mendapat penyakit jantung. Okay, siapa yang sekejap lagi boleh ambil, mungkin sambil-sambil ni boleh juga ambil apa pita ukur mak kita kan, yang untuk ukur kain tu. Cuba ukur lilit pinggang kita, okay? Kecuali untuk orang yang sedang pregnant lah, okay? Yang tak pregnant tu boleh cuba untuk ukur. Kalau lebih daripada 80 cm, kena berhati-hati, kena ambil langkah yang berjaga-jaga sebab ada risiko yang tinggi untuk dapat penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung. Okay, balik ni sekejap lagi, nanti boleh ukur adik-adik kita, pasangan kita punya perut, okay? Yang mana lebih 80 cm, kita kena ajak dia datang join kelas kita malam ni. Okey. Macam mana aktiviti fizikal tu dikira senaman? Okey, aktiviti fizikal yang dikira senaman tu aktiviti yang macam membakar kalori lah. Contohnya berjalan atau jogging ataupun any aktiviti. Contohnya kita kerja seharian ni pun, contoh anda selalu keluar, selalu berjalan kan. Sekarang kan ada smartwatch kan. Cik Harun Najib kata ada smartwatch kan. Boleh monitor kat smartwatch kita, tengok kita punya aktiviti. Kalau dia ada bakar kalori, means kita adalah pergerakan fizikal lah. Maksudnya bukan sekadar duduk sahaja atau baring sahaja sambil tengok TV ke, tengok Netflix ke kan. Itu yang minimum lah. Yang lebih baik adalah kita 10,000 langkah sehari ataupun ini senaman macam-macam mana pun 30 minit sehari. Itulah. Mulut saya kadang lebih 30 minit buat exercise. Itu mulut saja, yang lain boleh juga lah, boleh juga. Okey, jadi tadi kita dah ceritalah tentang jantung, tentang macam mana kita nak bantu jantung kita. Jadi hari ni Syom nak anda semua belajar dan faham tentang siapakah sahabat baik sel anda, iaitu lecithin dan antioksidan. Okey, dua perkara ni yang saya ceritakan tadi, apa yang kita boleh buat. Okey, makan makanan yang tinggi dengan lecithin dan juga antioksidan. Okey. Orang kata lecithin dengan antioksidan ni macam sahabat baik lah orang kata. Sahabat baik kepada sel anda. Walaupun kita tak pernah dengar, tak pernah tahu, tapi sebenarnya ia adalah something yang memang orang kata
memberikan perlindungan yang unggul lah kepada sel anda, especially kepada jantung yang mana kita nak cerita pada malam ni. Okey, jadi secara umumnya lah apa yang mereka ni dapat beri manfaat untuk kita adalah first, dia akan melindungi sel saluran darah kita daripada kesan-kesan radioaktif. Bukan radioaktif, radikal bebas. Mengurangkan keradangan, inflammation, mengurangkan kadar kolesterol LDL yang teroksida. LDL teroksida ni apa? LDL teroksida ni adalah LDL yang dah dioksidize. Radikal bebas ni LDL ni LDL kan. Lepas tu ada radikal bebas. So bila radikal bebas ni serang LDL tu akan jadi oxidize. Bila jadi oxidize tu yang dia jadi melekat-lekat dekat kita punya arteri, dia jadi jahat. Jadi lecithin dan antioksidan ni penting untuk mengurangkan kadar kolesterol jahat ataupun LDL teroksida ni dalam badan kita, dan juga dia menggalakkan pengaliran darah yang sihat. Itu secara ringkasnya lah yang kita boleh kita boleh tahu sebelum saya cerita yang lebih panjang lagi. Sebelum kita cerita lebih panjang, kita kena tahu dulu secara ringkas untuk kesihatan sel dan jantung ni. Vitamin C ni macam biasalah. Dia selalu beri pertahanan untuk dalam tubuh kita dari segi sifat dia yang antioksidan ataupun berlawanan dengan radikal bebas ataupun oksidasi. Which is kita memang tahu dia sangat baik untuk tubuh kita, betul tak? Tapi dari peringkat selular, peringkat sel, apa yang dia buat? Nanti kita cerita. Kemudian lecithin pula, sebuah apa orang kata emulsifier. Emulsifier pengemulsi yang sangat-sangat penting dalam tubuh kita. Dan kalau anda nak tahu juga, lecithin sebenarnya adalah sebahagian daripada sel kita. Kita punya sel membrane ataupun dinding sel kita, membrane sel kita ni juga terdiri daripada lecithin. Lecithin ni dia salah satu komponen daripada sel kita juga. Peranan dia macam kita cerita tadi, dia akan bergabung dengan LDL ataupun kolesterol jahat dan cegah dia daripada melekat dekat salur darah kita, dan juga elak dia bertebaran dengan gembiranya dalam darah kita. Dan dia juga terbukti boleh meningkatkan kadar HDL dalam darah. Jadi malam ni kita nak cerita lebih dalam lagi tentang vitamin C dan juga lecithin. Jadi so far boleh faham kan apa yang saya nak cuba cerita? Setakat ni boleh ke dah tertidur? Selamat datang semua kepada yang baru hadir. Tadi kita dah cerita secara ringkas lah apa sebenarnya peranan dan fungsi vitamin dan lecithin, dan juga apa risiko-risiko ataupun apa gambaran serangan jantung ataupun mendapat plak pada saluran arteri. Kita masih segar, mingkif kedua malam ni, alhamdulillah. Alhamdulillah masih segar. Okey, kita sambung Okey. Kalau anda nak tahu, sebenarnya kesihatan fizikal kita ni juga menggambarkan tahap kesihatan diri kita pada tahap selular. Selular ni maksudnya pada tahap sel lah. Seperti kita tahu, tubuh badan kita ni, manusia ni memang terbina daripada sel-sel yang sangat banyak. Berbilion-bilion. Bertrilion, zilion tak terkira. Jadi setiap sel-sel kita ni macam batu bata lah untuk sebuah rumah. Jadi bila sel-sel ni dah mati, tubuh tu macam ibarat banyak batu-batu yang dah pecah. Kalau batu-bata tu tak diganti dengan baru, dia akan jadi rapuh, usang, sakit, mati, ataupun dia jadi agresif kan. Macam itulah umpamanya. Jadi kesihatan selular ni kita apa orang kata digambarkan lah daripada kita punya kesihatan fizikal. Jadi kalau contohnya kalau selular kita tak sihat, dia jadi agresif, dia mulalah jadi kanser. Itu contohnya lah.
Okey, itu apa orang kata kaitan dia sebenarnya. Kenapa selular, dari segi selular ni kita kena betul-betul jaga. Kita kena jaga diri kita dari dalam sebab dia menggambarkan kesihatan kita pada secara zahirnya. Jadi macam mana sel yang sihat tu? Okay, macam mana kita nak tahu sel kita tu sihat? Okay, sebelum kita cerita tentang sel yang sihat, kita kena kenal dulu tentang sel kita. Okey, macam saya kata tadi, lecithin adalah salah satu komponen kan daripada membran, sel membran. Jadi inilah rupanya lah dari segi selular. Sel membran kita ni diperbuat daripada phospholipid bilayer. Okey, dua lapisan phospholipid. Kalau anda boleh tengok dekat kawasan luar kan, dia melindungi isi-isi perut selnya tu. Jadi sel membran ni dia sangat-sangat penting. Okey, dia juga yang apa orang kata jadi lining kepada kita punya usus, kepada kita punya apa usus kita, paru-paru kita, even kulit kita ni pun sebenarnya diperbuat daripada ni lah. Okey, apa fungsi dia? First dia protect apa isi perut dari dalam sel tu, dan dia juga memisahkan persekitaran luar dengan persekitaran dalam. Supaya tak adalah apa yang buruk-buruk tu keluar masuk kan. Jadi dia memilih mana nutrien yang dia nak masuk ke dalam, mana sisa-sisa makanan dia yang dia nak keluarkan. Jadi lapisan sel membran ni dia sangat penting. Dia macam pengawal lah. Siapa boleh masuk, siapa tak boleh masuk, macam tu. Jadi penting untuk kita pastikan sel-sel kita adalah sel-sel yang sihat. Kalau tak sihat, mulalah virus, mulalah toksin semua masuk dalam sel kita. Okay, inilah saya cerita phospholipid bilayer. Okay, dua lapisan phospholipid. Yang kepala dia tu adalah sejenis lemak lah, lipid. Okay, jadi kalau nak tahu ataupun mungkin anda yang tahu, sel membran kita ni dia elastik, dia bukan keras macam batu-bata. Okay, dia elastik. Okay, dia separa telap dan elastik. Jadi kalau keras, maknanya mungkin dia dah tak ada lecithin. Okay, dia dah keras, so dia boleh jadi matilah sel tu. Okay, sebab tu penting sangat lecithin kita ni. Lecithin ni adalah sebahagian daripada phospholipid. Okay, dia ada dalam setiap sel kita. Jadi pentinglah lecithin ni untuk diri kita. Kalau nak tahu, lecithin ni juga adalah salah satu orang kata nutrien yang sangat-sangat penting untuk ibu-ibu mengandung. Okay, yang nak membesarkan janin dan sebuah kehidupan yang baru dalam rahimnya, dia perlukan lecithin juga. Jadi perlu untuk makan makanan yang tinggi dengan lecithin untuk bantu perkembangan saraf dan juga perkembangan sel anak yang sihat. Okay, sebab tu dia sangat penting. Kita jarang sebut tentang lecithin, tapi dia sangat-sangat penting. Okay, ni macam tadilah. Kalau tak ada lecithin, kita punya membran ni jadi keras. Okay, dia dah jadi rapuh dan akhirnya dia akan matilah. Jadi kalau tak cukup lecithin ni ataupun tak cukup dia punya ni kat dalam tubuh kita, badan kita pun tak dapat nak hasilkan sel-sel yang baru. Jadi macam-macam lah perkara yang boleh berlaku dekat tubuh kita. Macam-macam penyakit. Okay. Anak-anak usia 7 tahun boleh ambil setiap hari ke PUC? Boleh. Okay, boleh. Nak tengok slide sebelum ni, slide yang mana tu? Berapa banyak amount lecithin? Okay, kita tengok berapa banyak apa orang kata lecithin yang kita perlu dalam sehari. Kita apa, nanti dah habis Zoom kita ni, saya akan share dekat dalam Telegram kita punya slide dan juga recording kita akan upload ke YouTube. Nanti anda boleh revise semula. Okay. Okay, jadi kenapa dia penting untuk saya teruskan sebab saya takut sebab cerita ni panjang, saya takut nanti habis sampai kan. Okay. Jadi kenapa dia penting untuk saya? Selain daripada dia adalah salah satu komponen dalam sel kita, lecithin juga adalah salah satu sumber kolin. Kolin tu apa? Mesti biasa dengar kan, kadang beli vitamin untuk anak ada vitamin C dan kolin. Macam tu kan? Okay, kolin ni sebenarnya dia penting untuk kita metabolise lemak kita. Untuk kita, apa orang kata, cerna lemak kita dan juga untuk fungsi saraf yang baik.
Okey, dia termasuk daripada sistem saraf lah untuk perkembangan otak yang baik. Sebab tu saya kata tadi lecithin ni adalah salah satu suplemen ataupun makanan tambahan yang penting tau untuk ibu-ibu yang mengandung ataupun untuk anak-anak yang tengah membesarkan, okey, untuk perkembangan otak yang sihat. Selain juga dia memperbaikilah dan memperbarui sel yang mati. Jadi macam mana lecithin ni melindungi jantung anda? Okey, macam mana dia lindungi jantung? Kita kena ingat, first lecithin ni dia akan pecahkan lemak-lemak yang tadi. Lemak-lemak yang besar ke dalam tubuh kita, dia akan pecahkan jadi yang lebih kecil. Jadi, dan juga dia akan bawa LDL ataupun kolesterol jahat ni tadi untuk tidak melekat di arteri dan bawa ke hati kita untuk dikumuhkan. Okey, itu yang pertama lah. Okey, yang kedua, dia boleh tingkatkan kadar kolesterol yang baik ataupun HDL dalam darah kita. Okey, dan juga lepas disebabkan sifat dia yang dia bawa semua LDL tu, dia juga boleh pecahkan LDL yang dah melekat dekat arteri kita. Okey, yang bukan yang macam dah keras yang dah lama lah. Okey, bila dia dah mula menapak di arteri kita tu, lecithin ni boleh membantu untuk tanggalkan semula LDL atau plak-plak yang dah melekat dekat arteri kita. Okey, jadi tu salah satu cara lah macam mana lecithin ni boleh membantu kesihatan jantung kita dan juga saluran darah kita. Okey, plak-plak yang ada ni, yang kita boleh tengok dekat saluran darah ni, okey, macam kita cerita tadi, dia berlaku bila LDL, kolesterol jahat ni dia teroksida, okey, dia jadi melekat dan menempel di saluran darah. Okey, lecithin ni dia emulsify, dia gabung dengan oksidasi LDL ni tadi dan plak-plak yang dah mula menumpuk ni, dia masukkan balik ke dalam salur darah kita. Maksudnya dalam sistem darah kita lah, dalam darah kita. Okey, dibawa ke hati. Jadi jangan terkejut kalau anda mula amalkan Celgenic Gold, iaitu lecithin bersama dengan vitamin C. Jangan terkejut kalau tiba-tiba test kenapa tiba-tiba kolesterol dalam darah saya lagi tinggi daripada sebelum ni? Okay, salah satu sebabnya ni lah. Sebab dia dah yang mana yang melekat-lekat tadi tu dia masukkan balik dalam sistem darah kita, dalam darah kita. Jadi dia akan jadi lebih tinggi. Jadi yang penting anda amalkan hidup yang sihat, minum air banyak, senam, tidur yang cukup. Okay, kita bagi dia flush balik melalui najis. Itulah yang penting kita kena konsisten. Okay, mana nak dapat secara semula jadinya, dia dekat dalam kuning telur, egg yolk, okay, kacang soya, bijirin dan kacang. Cumanya itulah, biasanya orang kata kuning telur ni banyak kolesterol kan. Jadi nak mudahnya kita ambil Celgenic Gold. Okay, kadang-kadang telur ni kita tak boleh lebih pun sehari dalam 2 hingga 4 biji kan. Itu bergantung pada jantina lah. Biasa lelaki dia boleh lebih banyak. Tapi sehari kita tak boleh makan berlebihan. Tapi anda boleh amalkan Celgenic Gold. Okey, dan juga kacang soya, bijirin dan kacang. Kacang ni adalah antara sumber lecithin yang anda boleh dapat melalui pemakanan lah. Okey, dan kuning telur ni dia adalah sumber terbaik untuk kolin. Okey, jadi untuk Celgenic Gold, okey, dari tadi kita sebut Celgenic Gold. Okey, rumusannya dia punya lecithin, sumber lecithin adalah daripada kuning telur. Jadi dalam Celgenic Gold ni memang kita pakai sumber lecithin yang terbaik, iaitu kuning telur. Jadi tak perlu risaulah, mungkin ada yang allergic telur ataupun yang tak boleh makan telur atau susah nak makan telur hari-hari. Telur pun sekarang susah nak cari, itu tak. Okey, nak mudah, sehari makan 4 hingga 6 biji Celgenic Gold. Okay, selain pada tu juga, apa kelebihan Celgenic Gold ni? Selain dia ada lecithin yang kita dah tahu manfaat dia pada jantung kita tadi. Okay, dia ada juga gabungan dengan herba-herba yang lain. Herba-herba tradisional yang memang berharga, yang memang sangat baik untuk kesihatan. Okay, antaranya adalah Genosoma lucidum, cordyceps, wolfberry, bogoji, ada ginseng dan juga dujong. Ini semua herba-herba Cina lah. Okay, apa manfaat dia? Okay, first lecithin tadi itulah, dia menggalakkan pengaliran darah yang baik.
Okey, dia bantu untuk kurangkan kadar LDL, okey. Dan juga dia mengekalkan integriti struktur saluran darah kita. Maknanya dia jaga sel-sel saluran darah kita. Dia tak ada LDL plak-plak tu, tak ada kan. Bila tak ada tu dia jadi sihat lah, dia fleksibel, dia tak jadi keras. Jadi struktur saluran darah kita pun jadi lebih baik. Dan dia juga menjadi emulsifier lah kepada lemak yang ada dalam darah kita. Okay, ini antara lecithin punya kebaikan. Okay, ditambah pula dengan Ganoderma lucidum. Okey, dia ada antioksidan dan juga cordyceps yang boleh melawan radikal bebas, juga antioksidan, okey. Yang juga boleh mengurangkan keletihan, okey, boleh naikkan imun sistem kita. Okey, selain itu kita ada goji. Goji yang memang sangat baik untuk mata, okey. Dia sangat tinggi dengan keratin. Ada ginseng untuk imun sistem, untuk perbaiki kesan kardiovaskular dan juga dujong untuk anti penuaan dan juga imun sistem. Okay, kalau kita cerita banyak pun anda boleh baca sendiri. Okay. Cara pengambilannya mudah je. Okay, 2 kali sehari lepas makan, 4 hingga 6 kapsul setiap hari. Setiap kali. Bukan setiap hari, setiap kali. Maknanya sehari dalam 8 hingga 6 hingga 12 kapsul. Jadi inilah dos yang disarankan untuk anda ambil untuk Celginic Gold. Okay, so far boleh ya. Sangat mudah nak diamalkan sebab dia punya kapsul dia pun memang kecil-kecil. Okay. Banding anda nak kena makan 4-5 biji telur sehari kan. Boleh amalkan Celginic Gold, mudah, semua peringkat umur pun boleh ambil. Okay, setakat ni boleh ya untuk lecithin. Okay, sekarang kita nak cerita pula tentang antioksidan. Tadi kita tahu kan kalau macam arteri tersumbat ni ataupun arteriosclerosis ni, dia terjadi bila LDL tu bertumpuk kan, LDL teroksida ataupun oxidize, LDL tu berkumpul dekat saluran darah, saluran arteri. Jadi apa pula kaitan dengan antioksidan? Okay, macam kita tahu LDL ni teroksida, oxidize kan. Jadi antioksidan ni peranan dia untuk elakkan LDL ni daripada teroksidize. Maknanya dia nak elakkan daripada kolesterol jahat ni dia teroksida ataupun jadi melekat kepada arteri kita. Okay, sebab bila dia dah teroksida, dia akan mudah untuk melekat pada saluran darah kita. Okay, jadi peranan dia adalah untuk mengurangkan risiko terjadinya LDL teroksida dan kurangkan risiko untuk dia berkumpul dekat arteri. Okay, setakat ni faham eh? Okay, sebelum saya cerita panjang, kita berkenalan sikit. Okay, setakat ni boleh eh? Okay, jadi setelah lecithin, kita berkenalan pula dengan sahabat kita antioksidan. Okay, selain lecithin, tadi kita dah cerita panjang lebar, kita tahu cerita-cerita pula pasal antioksidan. Saya rasa semua orang pun mungkin sangat-sangat familiar dengan vitamin C especially. Okay, antioksidan ni apa dia? Okay, antioksidan ni sebenarnya adalah satu molekul yang ada sifat melawan radikal bebas yang berbahaya. Okay, ada beberapa jenis molekul yang ada sifat antioksidan ni. Okay, banyak boleh jumpa especially dalam makanan kita. Tapi antioksidan yang terbaik adalah vitamin C. Okay, sebab tu banyak sangat orang kata suplemen ataupun kata apa makanan-makanan yang diperkayakan dengan vitamin C. Sebab apa? Vitamin C ni memang terkenal sebagai antioksidan yang terbaik, yang paling kuat. Okay. Jadi macam saya ceritalah, okay, antioksidan ni adalah nutrien tambahan yang memang sihat. Sebab tu banyak kita tengok kat mana-mana, mesti orang akan tambah dengan, diperkaya dengan vitamin C. Sebab antioksidan ni adalah salah satu nutrien yang memang sangat-sangat baik untuk diri kita. Selagi mana tak berlebihan dosnya. Okay, jadi antioksidan ni penting sebab kita nak lawan radikal bebas.
radikal bebas atau kita panggil sebagai free radicals ni kat mana-mana pun ada. Okey, dekat dalam badan kita, dekat daripada luaran, semua tempat ada sebenarnya free radicals. Cumanya banyak atau tak banyak. Okey, dan free radicals ni ataupun radikal bebas ni adalah salah satu punca ataupun apa kata punca utama kepada penyakit-penyakit yang ada pada diri kita dan juga proses penuaan. Lagi banyak radikal bebas dalam badan kita, lagi nampak tua daripada usia. Sebab tu, sebab apa? Sebab radikal bebas ni dia banyak bagi efek kepada sel-sel kita. Okay? Macam-macam penyakit lah, termasuk kanser pun semuanya adalah sebab daripada radikal bebas. Okay, dalam badan kita pun sebenarnya bila badan kita menghasilkan tenaga daripada sumber-sumber zat-zat makanan yang kita ambil kan. Okay, dia jadikan tenaga, salah satu dia punya hasil dia adalah juga radikal bebas. Tapi badan kita pun sama juga menghasilkan antioksidan untuk balance up balik. Okay, cumanya kebanyakannya sekarang radikal bebas ni kita banyak daripada luar. Okay, radikal bebas ni dia sangat bahaya sebab dia punya oxidation dia sangat-sangat kuat. Okay, ada juga beberapa benda yang lain yang boleh menyebabkan oksidasi ataupun peroksidaan, tapi radikal bebas ni yang paling kata agresif lah. Okay, bila dia berkumpul kat badan kita satu tempat, okay, dia kumpul lama-lama jadi barah. Atau kita panggil kanser lah. Okay, so, kalau dia dah berkumpul dia jadi agresif. Kalau boleh kita tak nak benda ni berlaku dalam tubuh badan kita. Garam buluh pun tinggi antioksidan kan, ada beza tak pada antioksidan? Ada. Okay, setiap benda ni, setiap molekul-molekul ada ni, dia punya tahap antioksidan dia berbeza-beza. Okay, tapi garam buluh dia ada tambahan mineral yang lain lah. Okay, kalau vitamin C dia ada benda lain pula. Macam tu. Okay, radikal bebas ni, okay, dia punya tujuan utama dia adalah untuk merosakkan sel kita. Okay, kalau rosaknya sel kita ni biasanya adalah disebabkan radikal bebas selain daripada penuaan sel tu sendiri. Okay, jadi bila sel kita dah rosak, dia akan mulalah ganggu tahap kesihatan kita. Okay, akan mula hasilkan banyak LDL yang teroksida, dioksidaskan LDL yang ada. Okay, badan kita pun mudah jatuh sakit, imuniti pun jadi lebih rendah. Okay, jadi inilah kesan-kesannya radikal bebas. Jadi kalau selalu sakit, selalu demam kan, selalu ni mungkin salah satu sebabnya. Sebab itulah macam kalau orang kata kalau demam ke, sesama ke, ambil vitamin C. Macam tu. Okay, sebab dia boleh melawan balik oksidasi yang berlaku pada tubuh kita. Okay. Jadi macam mana antioksidan ni melindungi jantung anda? Macam mana antioksidan ni melindungi jantung anda? Tadi kita tahu dia melindungi sel kita dengan cara melawan radikal bebas, betul tak? Jadi macam mana dia bantu jantung kita? Okay. Jadi fitrah lah, kalau kita nak lawan radikal bebas, kita kena lawan dengan antioksidan. Kenapa antioksidan? Sebab radikal bebas kerjanya adalah oxidize. Jadi nak lawan oxidation, kena dengan anti-oxidation, dengan antioksida, dengan sesuatu ataupun molekul ataupun nutrien yang ada sifat antioksida. Okay. Sebenarnya badan kita ni pun menghasilkan antioksidan yang tersendiri. Okay. Sebab kita nak hilangkan semua radikal-radikal bebas yang badan kita sendiri pun hasilkan. Cumanya bila kita dah ambil terlalu banyak radikal bebas dekat luar, contohnya dari makanan, contohnya kita makan barbecue, ada dia punya, ataupun sate, dia punya hitam tu kan. Daripada situ ke contoh. Okay, ataupun daripada merokok, asap rokok. Asap rokok antara yang banyak lah. Lepas tu pencemaran daripada air, udara, macam-macam lah. Okay, lagi sekarang baru lepas je rebu kan. Banyak kita punya radikal bebas yang kita sedut masuk dalam tubuh kita. Jadi sebab tu juga kita kena top up dengan antioksidan dari luar juga. Okay, biasanya daripada makanan lah. Okay, daripada makanan untuk neutralkan balik kita punya radikal bebas yang kita dah masuk dalam tubuh kita ni. Okay, sebab tu kita kena ambil dari luar.
Okay, bukan, tak bolehlah macam apa, mengharapkan 100% antioksidan yang dihasilkan dalam tubuh kita. Kita sendiri yang kena bantu diri kita. Okay, dan salah satunya lah yang paling tinggi, paling kuat antioksidan ni adalah vitamin C. Okay, dan ia wujud dalam secara semua, jadi banyak makanan yang ada, especially buah-buahan lah. Buah-buahan, sayuran, sayur-sayur hijau, banyak vitamin C. Okay, dia bersifat antioksidan dan larut dalam air. Okay, kalau contoh kita masak makanan macam sup kan, macam sup, supnya tu sebenarnya vitamin C tu dimasuk ke dalam sup kita tu sebab dia larut dalam air. Sebab tu lah jangan dibuang, okay? Minum supnya sebab ada vitamin. Okay, sayang. Okay, dan dia juga melindungi diri kita lah daripada radikal-radikal bebas. Okay, ada kajian sebenarnya yang memang orang kata saintis buat. Sebenarnya vitamin C ni kalau tak cukup dalam darah kita, dia boleh mengakibatkan beberapa jenis penyakit jantung. Bila kurang vitamin C pun boleh terkena penyakit jantung. Tapi kurang yang melampau lah, bukan kurang sikit-sikit. Okay, kurang yang memang melampau-lampau, kurang vitamin C sebenarnya dia boleh mengganggu kesihatan jantung. Jadi dengan adanya diet dengan vitamin C yang cukup, okay, dia boleh kuatkan saluran darah kita, cegah hypertension atau darah tinggi, okay, cegah arteriosklerosis dan juga untuk cegah stroke. Jadi sangat penting tahu vitamin C ni bukan sekadar untuk sembuhkan luka, tapi juga untuk kesihatan jantung kita. Okay. Daripada kesihatan saya yang baik kepada kesihatan jantung yang baik. Macam kita cerita tadi, okay, daripada awal tadi kita tengok kita punya ringkasan kan, vitamin C tu sebenarnya dia boleh ada kajian yang mendapati bahawa dalam masa tempoh 24 jam selepas pengambilan vitamin C, okay, kolesterol jahat tu boleh berkurang sampai kira-kira 8.4%. Okey, ini adalah terbukti secara klinikal, memang ada kajian. Okay, dalam tempoh 24 jam, 8.4% LDL boleh dikurangkan. Okay, bayangkan dalam sehari-hari jika kita ambil vitamin C ni hari-hari, berapa banyak, sikit-sikit, lama-lama makin kurang. Kan? Dan juga 24 jam setelah penggunaan, dia boleh mengurangkan keradangan dalam badan kira-kira 15.6%. Okay, sebenarnya keradangan ni banyak faktor, antaranya dari kebebas tadilah, bila dia serang sel-sel kita pun jadi radang, jadi tak sihat. Tu yang bila ada vitamin C antioksidan yang berfungsi untuk bantu kurangkan keradangan sehingga 15.6%. Jadi ini adalah cara ni lah macam mana vitamin C ni dia boleh membantu kesihatan jantung kita. Okay, sebab contohnya lah, okay, saya cerita semula lah, yang penting anda kena faham konsep ni. Okay, LDL ataupun kolesterol jahat tadi tu, kan, bila dia teroksida dengan radikal bebas, dia akan jadi LDL yang teroksida dan melekat di saluran arteri kita. Jadi vitamin C ni mengelakkan LDL ni daripada teroksida disebabkan radikal bebas tadi. Jadinya bila dia tak teroksida, maka kuranglah risiko untuk dia melekat pada saluran jantung kita. Macam tu. Okey, jadi itulah salah satu sebabnya kenapa vitamin C ni boleh kurangkan risiko, sebab dia boleh kurangkan risiko LDL tu melekat pada saluran jantung kita. Okey, dia adalah orang kata pertahanan antioksidan untuk jantung kita. Kanak-kanak berumur 12 tahun yang kerap sakit kepala pulang dari sekolah, adakah vitamin C mampu mengurangkan permasalahan ini? Boleh cuba. Mungkin kena banyak minum air. Kadang-kadang kan budak kat sekolah kurang minum air kan, panas. Boleh cuba top up dengan vitamin C untuk bantu adik ni orang kata kurangkan permasalahan
mungkin radikal-radikal bebas yang dapat dekat sekolah kan boleh menyebabkan sakit kepala. Okay, boleh tambahkan dengan vitamin C dari Pure C ataupun boleh tambahkan daripada BB alfalfa. Okay, boleh tambah boleh apa orang kata bekalkan air minuman BB alfalfa yang kaya dengan mineral. Okay. Jadi kenapa kena pilih Pure C sebagai sumber vitamin C anda? Okay, banyak kat sana, kat luar sana suplemen-suplemen vitamin C, makanan yang diperkaya dengan vitamin C cukup ke? Kita kena cuba amalkan suplemen vitamin C. Dan kenapa Pure C adalah pilihan terbaik untuk anda? Okay, yang pertama sebab dia ada bentuk vitamin C yang terbaik. Okay, dia formula dia daripada vitamin C lipid. Okey, dan dia bukan sekadar vitamin C, dia lebih daripada itu sebab dia daripada sumber buah-buahan. Maknanya dia ada sumber bioflavonoid semula jadi yang memang hanya ada pada vitamin C yang berasaskan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, dan diperkayakan dengan vitamin D3 sebagai booster kepada immune system kita. Okay, ini adalah kelebihan Pure C yang mungkin tak ada kat tempat lain. Okay, dalam satu sachet Pure C ada 500 mg vitamin C yang sama concentration dia bersama dengan 10 biji oren, 40 biji tomato, 122 strawberry. Jadi sangat-sangat apa orang kata sangat-sangat convenient. Okay, sangat-sangat convenient. Okay, sebab kita nak makan 10 biji oren memang tak mampu kan dalam masa sehari. Nak makan 10 biji oren memang kena duduk menghadap dia. Kalau makan Pure C ni sambil-sambil buat kerja boleh makan Pure C. Sebab tu kenapa Pure C ni antara vitamin C yang sangat-sangat popular dalam kalangan shompreneur. Kenapa vitamin C lipid ni Pure C ni bagus sebab dia punya formulasi ni daripada vitamin C lipid. Maknanya dia mudah nak masuk ke dalam sel. Okay, vitamin C ni macam kita tahu dia adalah larut dengan air. So bila kita makan, kebanyakannya akan keluar melalui kita punya kencing ataupun peluh kan. Jadi bila kita dah molekul vitamin C lipid ni, dia akan terus serap masuk ke dalam sel. Ingat tak awal-awal tadi, awal kita cerita tu, sel kita tu dia punya membran daripada phospholipid bilayer. Maknanya dia buat daripada lemak. Jadi bila dia dah apa orang kata formulasinya encapsulate dengan lemak, jadi lemak dengan lemak dia mudah nak serap masuk dalam sel. Sebab tu kajian dapati bahawa 233% kadar serapan kita lebih tinggi. Okay, kadar serapannya lebih tinggi 233%. Sebab apa? Sebab molekul lipid tadi yang ada pada Pure C yang membolehkan dia boleh masuk terus ke dalam sel dengan lebih efisien berbanding dengan vitamin C yang biasa. Bila dah masuk dalam sel, dia pun boleh duduk dalam sel tu lebih lama lah. Okay, sehingga 24 jam. Jadi ini adalah kelebihan Pure C digabung pula dengan lecithin tadi, okay, untuk bantu kurangkan kadar kolesterol, ditambah dengan Pure C untuk bantu kurangkan LDL teroksida dan juga bantu untuk meredakan keradangan yang mungkin kita hadapi di jantung ataupun di organ atau sel kita yang lain. Okey, jadi sangat-sangat apa kata penting dua sahabat ni kita tak boleh miss setiap hari. Okey, nak makan vitamin Pure C macam mana? Terpulang pada anda nak tuang terus ataupun boleh larutkan dalam air. Okey, vitamin Pure C ni Pure C ni saya difahamkan antara yang unik sebab kita boleh makan terus. Kita dalam bentuk powder dan kita boleh makan terus atau nak bancur. Jadi dia sangat-sangat unik. Okey, jadi pada asasnya dan kesimpulannya pada malam ni, awal pula habis malam ni ya. Okey, jadi pada asasnya kesimpulannya, okey, bila saya nak anda semua faham dan ingat benda ni, okey, jadi pelak yang berlaku ataupun sumbatan yang berlaku ataupun panggil deposit yang berlaku pada saluran jantung kita ni, dia berlaku bila LDL ataupun kolesterol jahat ni dia teroksida dan melekat pada dinding saluran darah kita. Okey? Dan lecithin ni fungsi dia bantu untuk emulsify ataupun dia bergabung dengan LDL ni tadi
dia bawa LDL dalam salur darah kita. Okay, dia absorb LDL tu, dia serap LDL tu dan bawa dalam darah kita dan tanggal-tanggalkan LDL yang dah melekat dekat saluran darah kita pergi ke hati untuk dikumuhkan menjadi kumuhan lah, jadi najis macam tu. Dan bersama rakannya vitamin C yang berfungsi untuk elakkan LDL tu daripada teroksida. Daripada dia menjadi LDL teroksida dan melekat dekat arteri. Jadi kuranglah risiko untuk arteri kita tu apa kata tersumbat ataupun LDL tu melekat dan membentuk plak. Jadi bila kita konsum kedua-dua ni, okey, anda akan perasan okey, kadar kolesterol dalam darah tu akan naik sikit. Okey, akan naik sikit sebab plak-plak kolesterol yang dah melekat dekat dinding tadi tu kita dah tanggalkan ataupun kita dah absorb, dia masuk balik ke dalam aliran darah kita, okey, dan bawa ke dalam dan bawa menuju ke hati untuk diproses lah, untuk diproses keluar. Okey, jangan risau disebabkan benda ni berlaku secara naturally. Okay, lecithin ni something natural kan, bukannya macam ubat ataupun dadah kan. Okay, sebabkan dia berlaku secara naturally, dia tak berlaku macam, dia bukan magic. Okay, anda kena amalkan dia hari-hari. Okay, amalkan untuk beberapa lama, pastikan minum air yang cukup untuk flush balik LDL anda, pastikan darah anda tak pekat, maksudnya dia punya hidrasi dia tu cukup. Okay, darah kita pun dapat mengalir dengan lebih baik. Okay, bersenam, untuk bersenam and then tidur dengan cukup, dengan lena. Okay, insyaAllah boleh mengurangkan risiko untuk kita dapat penyakit kardiovaskular. Okay, untuk mengelakkan daripada jantung kita menjadi sakit. Okay, dia berbeza dengan DB13. Okay, kalau DB13, dia menjaga kesihatan hati kita. Okay, hati ni yang akan proses LDL tu supaya berkurangan. Okay, dia akan proses jadi apa kata perkumuhan lah. Okay, so dia berbeza dengan DB13. Okay. Maksudnya fungsi lecithin tak 100% kurangkan LDL dalam badan, melainkan kita gabung dengan antioksidan vitamin C. Okay, maksudnya tadi, okay, macam yang saya cerita tadi, okay, lecithin ni fungsi dia adalah untuk menyerap LDL tu. Okay, dia emulsify, dia bergabung dengan LDL tu, okay, untuk dibawa ke orang kata untuk diproses lah, bawa ke hati. Tapi vitamin C ni fungsi dia adalah untuk pastikan LDL tu tak teroksida. Okay, tak teroksida. Jadi dia tak melekat dekat arteri kita. Jadi LDL tu dibawa ke dalam apa orang kata bloodstream kita lah, dalam aliran darah kita. Okay, dan lecithin pun mungkin boleh apa serap LDL tu bawa ke hati kita. Jadi dia adalah dua fungsi yang berbeza lah. Okay, cuma bila dia bergabung dua ni, dia jadi lebih mantap orang kata. Best friend lah, dia macam lebih apa orang kata, lebih kurang risiko tu lagi. Tapi fungsi dia berbeza. Okay, vitamin C ni adalah antioksidan, dia melawan radikal bebas. Lecithin ni dia mengurangkan LDL tadi. Okay, kolesterol jahat tadi. Faham tak? Okay tak penjelasan saya pada malam ni? Okay, setakat ni boleh Okay, jadi kita dah sampai ke penghujung Zoom Hina kita pada malam ni. Okay, untuk buat masa sekarang kita ada promosi Bundle Bonanza. Okay, Syam adakan untuk anda untuk bagi mereka yang nak mengubah gaya hidup, okay, nak menjaga jantung dengan lebih sihat. Okay, promosi sehingga bulan 12 ni, okay, Purisi dan Nourish Purisi dan Sargini Gold pada harga RM129 sahaja. Okay, ada diskaun 28% off. Sangat berbaloi. Okay, boleh tahan dalam sebulan dua. Alright, jadi 97 orang yang bersama saya malam ni dah ready ke kita nak masuk ke slot quiz? Kita nak masuk ke slot quiz kita pada malam ni. Okay, bagi yang dah dengar, fokus dengan saya sejak pada pagi ke pagi. Dari awal tadi, dari awal tadi, anda boleh bersedia. Okay, kalau semua orang dah ready ke?
Berapa orang je yang ready ni? Kita nak cari 5 orang pemenang pada malam ni. Yang betul-betul fokus, yang betul-betul laju, yang boleh menjawab dengan laju dan juga betul. Kita akan pilih untuk memenangi hadiah istimewa yang kita dah sediakan untuk anda. Okey, okey. Kita ambil tempoh bertenang sekejap. Saya nak tanya tim teknikal kita dah ready ke? Okay. Kita ada 5 soalan quiz. Okay, ada 5 hadiah untuk dimenangi. Kita nak cari 5 orang pemenang. Okay. Pemenang yang menang nanti anda boleh check di Facebook Sajidah Hi-O Marketing. Kita akan umumkan pemenang tu dan jangan lupa untuk isi. Okay, jadi habis je seminar kita pada hari ini. Okay, kita akan bagi satu link untuk anda untuk bagi feedback dan juga cadangan untuk Zoomina kita, untuk sesi Zoomina kita. Jadi kami di Syom nak tahu pandangan anda tentang Zoomina dan kita nak improve supaya topik-topik yang kita bawakan itu dapat beri manfaat yang maksimum kepada anda. Okay, ready Okay, untuk soalan yang pertama. Okay, soalan pertama. Apakah punca utama serangan jantung? Jadi kita punya quiz ni dalam bentuk poll yang akan pop up di handphone anda ataupun di laptop anda. Jadi get ready. Mana-mana yang jawab dekat chat room kita tak tengok tau. Okay, yang jawab dekat poll sahaja kita kira sebagai peserta. Jadi apakah punca utama serangan jantung? Yang pertama, saluran arteri tersumbat, tekanan darah rendah ataupun kurang bersenam. Punca utama yang menyebabkan serangan jantung ni. Okay, kita bagi 50 saat. Kita nak tunggu siapa lagi yang nak jawab. Wah, ramai jawab ni, 53 orang. 51 orang jawab saluran arteri tersumbat. Betul ke? Okey. Okey, soalan pertama tamat. Okey, jawapannya ialah ada 52 orang yang menjawab saluran arteri tersumbat dan 2 orang jawab kurang bersenam. Betul ke jawapannya? Jawapannya ialah betul. Okey, punca utama serangan jantung adalah saluran arteri tersumbat. Jadi tahniah kepada 52 orang yang telah menjawab dengan betul dan fokus. Okey, kita beralih ke soalan nombor 2. Okey, apakah fungsi utama lecithin dalam tubuh? Fungsi utama lecithin. A. Mengurangkan kadar kolesterol HDL. B. Mengawal tekanan darah. C. Mengurangkan kadar kolesterol LDL. Soalan ni tricky sikit. Siapa tak baca hati-hati, mungkin tersalah langkah. Okay, yang manakah fungsi utama lecithin dalam tubuh? Dah ingat sengit nampaknya. Okay, 10 saat lagi untuk anda menjawab. 3, 2, 1. Okey, jadi apakah fungsi utama lecithin? Nampaknya ada 17 orang jawab mengurangkan kadar kolesterol HDL, iaitu high density lipoprotein. 2 orang menjawab mengawal tekanan darah dan 44 orang mengurangkan kadar kolesterol LDL. Tahniah kepada 44 orang kerana jawapan anda adalah betul. Okay, mengurangkan kadar kolesterol LDL ataupun kolesterol jahat dalam darah. Okey, lecithin dia mengurangkan kadar kolesterol LDL. Okey, untuk soalan yang ketiga, get ready. Okey, pilih contoh antioksidan yang salah. Nampaknya kita punya attendee lebih berhati-hati untuk menjawab. Pilih contoh antioksidan yang salah.
Wah, ada juga yang jawab vitamin C ya. Okay, banyak tau molekul yang ada sifat antioksidan ni. Contohnya vitamin C, vitamin E, apa lagi, pigmen-pigmen, banyak yang ada sifat antioksidan. Jadi yang manakah antara tiga ni yang tak ada sifat antioksidan, malah dia ada sifat oxidation. Ada, dia boleh menyebabkan oxidation. Okay, ada lagi yang nak jawab? Okay, kita bagi ruang kepada yang masih nak menjawab. Kita ada lagi 5 saat lagi. 4, 3, 2, 1. Okay, jawapannya sengit ya. Okay, ada yang 29 orang menjawab glukosa, 3 orang menjawab vitamin C dan 32 orang yang menjawab keratin. Ni first time ni dalam dalam apa kata sejarah saya buat kuis ni yang jawab salah lebih banyak. Okay, jawapannya ialah glukosa. Glukosa maksudnya gula. Okay, glukosa ni kalau berlebihan malah dia boleh menyebabkan free radical dalam badan kita. Okay, sebab tu gula ni sangat-sangat tak baiklah untuk kesihatan kita sebenarnya. Okay, yang berlebihan lah, especially gula putih, glukosa. Jadi dia bukanlah antioksidan. Okay, vitamin C, of course antioksidan dan juga karotina. Karotina ni adalah sejenis pigmen yang bagi warna merah. Okay, tadi kita tengok goji berry kan. Goji berry tu dia ada beta karotin yang bagus untuk kesihatan mata kita. Okay, jadi malam ni anda tahu bahawa karotin pun adalah salah satu jenis antioksidan. Sebab tu penting untuk makan buah-buahan. Okay, buah-buahan especially carrot, tomato yang sangat tinggi dengan karotin. Okay, soalan nombor 4. Okay, apakah nama bahan yang terhasil selepas metabolisme badan yang berbahaya kalau kita tak singkirkan? A. Lemak bebas, B. Asid amino, C. Radikal bebas. Nampaknya audiens kita hari ini lebih berhati-hati ya untuk menjawab soalan kita. Okay, yang mana satu bahan yang terhasil lepas metabolisme badan? Okay, tiga-tiga ni pun adalah molekul ataupun bahan yang terhasil bila kita cernakan makanan kita, bila badan kita melakukan metabolisme. Okay, tapi yang mana satu yang bahaya kalau kita tak singkirkan lama-lama? Okay, 5 saat lagi. 4, 3, 2, 1. Alright, tamat untuk soalan nombor 4. Okay, 6 orang jawab lemak bebas. 21 orang jawab asid amino. 37 orang jawab radikal bebas. Jadi tahniah kepada 37 orang yang menjawab dengan betul. Okay, radikal bebas ni adalah something yang kita kena singkirkan. Okay, badan kita juga perlukan lemak bebas dan amino acid ni. Okay, kalau berlebihan pun of course lah akan disingkirkan secara semula jadi, tapi dia adalah komponen yang penting untuk tubuh kita. Asid amino ni dari protein, okay, lemak bebas ataupun free fatty acid ni daripada lemak. Okay, kedua-dua ni adalah komponen yang penting untuk sel kita juga. Tapi radikal bebas tak. Okay, radikal bebas adalah komponen yang tak penting yang kita wajib singkirkan daripada tubuh kita. Betul, CDM betul. Tahniah CDM. Okey, soalan yang terakhir untuk anda semua. Okay, get ready. Soalan nombor 5. Apakah kelebihan New-Rich Selgenic Gold? Kelebihan New-Rich Selgenic Gold. Okey, baca dengan hati-hati. Okey. Okey, yang pertama, A dirumus dengan air tulen daripada Gunung Alps. Yang kedua, B dirumus dengan sweetality, pemanis rendah kalori. Atau C dirumus dengan herba-herba tradisional. Saya rasa ni soalan buka buku lah kan. Tadi kita dah bagi jawapan kan. Soalan buka buku lah, open book test. Okey, jadi apakah jawapannya? Apa kelebihan New-Rich Selgenic Gold yang anda boleh ceritakan? Anda boleh apa orang kata
dapat manfaat jika anda amalkan Celgenic Gold. Okay, berbanding dengan suplemen lecithin yang lain kat luar sana. Apa kelebihannya? Celgenic Gold. Okay, 3, 2, 1. Alright, tamat. Okay. 5 orang menjawab dirumus dengan air tulen dari Gunung Alps. Wah. Okay. 3 orang jawab dirumus dengan Sweetality. Okay. Jangan risau, Celgenic Gold kita dia tak perlu pun Sweetality sebab kita terus telan kan. Okay. Dan C dirumus dengan herba-herba tradisional. Jadi tanya kepada 56 orang daripada 64 orang yang jawab betul. Okay. Jangan sedih bagi yang jawab salah, tak apa. Next time, next Zumina, kita akan lebih bersedia, betul tak? Okey, jadi ini adalah 5 soalan berdebar jantung CDM. Sabar Azrian. Okey, Alhamdulillah ada yang betul semua 5 soalan. Jadi tanya kepada semua kelima-lima pemenang kita, walaupun saya tak tahu lagi siapakah pemenang kita, jadi jangan lupa untuk stay tune dan cek dekat Facebook kita, nanti kita akan umumkan siapa pemenang, dan jangan lupa untuk redeem hadiah anda. Okey. Jadi sampai sini sahajalah perkongsian saya pada malam ni. Okay, jadi saya harap anda semua dapat manfaat yang banyak. Okay, dapat faham kenapa pentingnya lecithin dan vitamin C ni untuk jaga kesihatan jantung kita. Jadi kita boleh pastikan pasangan kita dan juga anak-anak, family, rakan-rakan, jiran-jiran kita amalkan lecithin dan vitamin C. Especially orang Malaysia yang suka makan best-best ni kan. Kita amalkan untuk jaga tahap kesihatan jantung kita yang lebih sihat, sebab kita nak pakai lama kan. Okay, jantung ni ibarat bateri untuk tubuh kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Okey, tahniah dan juga selamat malam. Maaf andai ada tersalah atau kekurangan dari pihak saya. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.